إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى العلماء المصنفين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والحبيب محمد بن علي وعلى بسم الله الرحمن الرحيم هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي بسم الله أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji pengajian kita akan memulakan pengajian secara berkitab, kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, fahaman-fahaman yang perlu untuk kita luruskan. Tapi kalau mohon juga kepada sahabat, kalau suara tak clear atau apa boleh komen. Jadi saya boleh tahulah mana suara yang tak clear apa semua tu. Jadi mohon komen lah. Baik. Kalau suara clear pun komen juga. Clear ke tak clear ke biar saya tahu. Baik. Langsung saja kita mula, insya-Allah. Kita mula pukul 3 kitab Mafahim, kemudian malam nanti insya-Allah kita akan mula pukul 10.30. Atau kalau ada halangan paling lambat 10.40 kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhidun pendahuluan, pembukaan. Kata pembulaan atau aluan, kata aluan musannif. Muqaddimah lah lebih kurang macam tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji itu lillahi rabbil alamin. Lillahi bagi Allah alamin, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalam, selawat dan salam ala asyrafil mursalin, ke atas sebaik-baiknya utusan, Sayyidina Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan ke atas ahli keluarga baginda, wa sahbihi, dan para sahabat baginda, ajma'ina, semuanya. Baik. Amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu an'ama alaina bi ni'amin katsirah. Kalau di punya saya kitab yang lama, edisi lama. Kalau edisi baru ni, muka surat edisi yang putih tu yang saya share di Facebook, link dia tu muka surat 3. Boleh tengok. Jadi fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu an'ama, memberikan nikmat, alaina, ke atas kita, bi ni'amin katsiratin, dengan nikmat yang begitu banyak. Jadi Allah bagi semua nikmat kepada kita ni banyak. Kalau kita nak hitung memang takkan mampu kita hitung dia. Ajalluha wa a'zamuha ni'matul Islam. Ajalluha, adapun yang paling mulianya nikmat, wa a'zamuha, dan paling agungnya nikmat yang Allah berikan pada kita itu ni'matul Islam, nikmat Islam. Jadi nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling mulia yang Allah berikan pada kita. Akrim biha min ni'matin. Akrim biha ni sirah ta'ajub. Akrim biha, alangkah mulianya, min ni'matin, nikmat Islam itu. Wa minha, dan itu di antaranya, ni'matul amni, nikmat keamanan. Jadi antaranya yang Allah bagi kepada kita ini juga adalah nikmat aman.
allati natamatta'u fiha bil amani was sakinah, allati yang natamatta'u kita menikmati fiha di dalam negara ini, bil amani dengan nikmat tersebut kita menikmati bil aman dengan penuh rasa aman, jadi kita menikmati nikmat dalam negara kita ini dengan rasa aman, was sakinah dan tentram, wal itmi'nan dan penuh tenang. Jadi kita rasa tenang, rasa tentram, rasa aman. Jadi nak buat apa pun di negara kita ni, nak buat amal ibadah apa pun mudah. Fi rubu'i hadhil bilad, dalam segenap negeri ini. Negara ini maksud negara muallif lah, iaitu Arab Saudi. Negara kita pun samalah, mudah untuk buat amal ibadah itu penuh rasa aman, tentram dan sebagainya. Wa minha, dan itu di antara nikmat-nikmat yang banyak juga adalah ni'matu tatbiqi syariah, adapun nikmat tatbiqi syariah, menerapkan syariah al-islamiyah, syariat Islam. Macam mana? Dengan biiqamatil hudud, dengan menjalankan hudud, yakni hukuman, wat tahakum, dan melaksanakan hukum-hukum, ila kitabillah wa sunnati rasulihi Muhammad ibni Abdillah, dan melaksanakan hukum sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad ibn Abdillah, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta komen kalau suara clear tak clear ni. Wadhalika, adapun yang demikian itu boleh menerapkan syariat Islam semua itu bifadlillah, berkat anugerah Allah. Jadi itu semua adalah nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma bifadlil hukam, kemudian nikmat al-hukam, pemimpin-pemimpin. Alladzina ja'alahumullahu humatan lihadhil bilad. Alladzina yang ja'alahumullah, Allah jadikan, hum akan mereka itu oleh Allah, humata sebagai penjaga, lihadhil bilad, bagi negara ini, yakni biladil haramain syarifain, dua negara tanah Arab lah, di tanah Arab. Walladzina, dan orang ramai, waffaqahumullah, Allah beri taufik akan mereka itu, li khidmati hadainil baladaini, untuk berkhidmat, mengabdi pada dua negara ini. Wa syarrafahum, dan Allah muliakan, hum akan mereka itu, bil qiyami, untuk melaksanakan, bi amanatil hirasati, amanah al-hirasah, menjaga, war riayah, dan memelihara, wal hifzi, dan melindungi, laha, baginya. Baik. Laha ada, saya pernah dengar ada orang baca juga lahuma. Kalau lahuma balik pada negara tu. Fabadhalu juhdahum, kemudian mereka akan mengerahkan, jadi maksud mereka akan mencurahkan segenap kemampuan mereka, fi sabili dzalika, di dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Jadi yang ada PDF boleh tengok muka surat. Wa wajadu bihamdillah, dan mereka mendapatkan bihamdillah, dengan puji Allah, dengan pertolongan Allah, mereka mendapatkan apa? Al-auna, bantuan, fi abna'i hadha syu'bil mukhlis, fi abna'i, pada anak-anak, hadha syu'bi, bangsa ini, al-mukhlisi, yang ikhlas, al-wafiyi, yang setia, alladhi a'tal bay'ata bisidqin, yang memberikan bay'at bisidqin, dengan sungguh-sungguh, wa hafizal ahda, dan menjaga al-ahda, perjanjian, bihaqin, dengan sebenar-benarnya, wa ra'a az-zimmata, dan memelihara tanggungjawab atau perjanjian, fil hudur, ketika mana ada, terlihat, wal ghaibah, dan tidak ada, tak nampak depan kita pun, dia akan menjaga perjanjian tersebut, memelihara tanggungjawab itu dengan sebenar-benarnya. Ni kita lihat bagaimana Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memulakan ini dengan puji dulu, memuji pemimpin tanah haram. Nanti kita akan tengok lagi bagaimana pujian daripada beliau kepada penguasa atau pemerintah kerajaan Arab Saudi. Kita lihat bagaimana puji, kemudian selepas itu baru akan beliau sampaikan kritikan beliau. Fanahnu ala dhalikal ahdi, fanahnu, adapun kita, ala dhalikal ahdi, atas perjanjian tersebut, itu qaimuna, menepati, kita menepati perjanjian itu, wa bitilka dhimmati mufuna,
wa bitilka, dan dengan ikrar tersebut, mufuna, setia, intilaqan min imanina as-safi, intilaqan berangkat, min daripada, imanina keimanan kita, as-safi yang jernih, dan juga berangkat daripada aqidatina as-salafiyah, aqidah kita as-salafiyah, aqidah yang terdahulu, wa manhajina nabawi, dan manhaj kita an-nabawi, manhaj nabawi kita. Lianna hadhil bilad, kerana sesungguhnya negara ini, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, itu tahiratun, suci, min kulli rijsin, dari segala kekotoran. Kemudian juga salimatun min kulli syirkin, selamat daripada segala kesyirikan. Bi ikhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan khabar atau ucapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idh qala, apabila bersabda baginda, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab, tidak akan berkumpul dinani, dua agama, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jazirah itu bolehlah kita maknakan dengan semenanjung. Wa qala, dan bersabda baginda, inna syaitana, sungguhnya syaitan itu qad aisa, sungguh telah berputus asa. Jadi syaitan ini dia betul-betul berputus asa. Ayyu'bada fi jaziratikum. Jadi syaitan telah berputus asa untuk disembah fi jaziratikum, di jazirah kamu. Jadi memang kalau syaitan ini dah berputus asa, dia nak menggoda orang supaya sembah dia, sujud kepada dia, itu dia dah berputus asa. Yakni jaziratil Arab. Wa qala, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu. Ya Allah, jangan kau jadikan kubur aku wathanan, sebagai berhala, yu'badu, yang disembah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon pada Allah supaya Allah tidak menjadikan kubur baginda itu sebagai berhala yang disembah. Baik, ini permohonan baginda. Wa du'auhu mustajab, dan doa baginda itu mustajab, dikabulkan. Wa qala, dan bersabda baginda, inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati, inna akhwafa ma, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan, atakhawwafu, yang aku takutkan, ala ummati, atas umatku, itu al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ama inni lastu aqulu, ama ini, ingatlah bahawa sesungguhnya aku, lastu aqul, aku tidak berkata, ya'buduna syamsan, menyembah matahari, wala qamaran, menyembah bulan, wala wathanan, dan juga bukan menyembah berhala. Walakinna a'malan, akan tetapi a'malan, perbuatan, pekerjaan li ghairillah, yang dilakukan selain Allah, wa syahwatan khafiyah, dan syahwat khafiyah yang samar, yang tersembunyi. Rawahu Ibnu Majah fi kitab az-zuhd. Wa khususnya waqad akhbara, telah memberitahukan baginda, anna hadhil bilad, bahawasanya negeri ini itu ma'qilul iman, benteng keimanan, wa marji'u ahlihi, dan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, wa maladhu, dan tempat berlindung hamalatihi, orang-orang yang membawa ilmu, para pengemban ilmu, yakni para ulama. Jadi tempat berlindungnya itu negara ini. Idh qala, ketika mana baginda bersabda, innal imana, sesungguhnya keimanan itu layak rizu, pasti, sungguh pasti akan kembali, ilal madinati, ke negara Madinah, kama, seperti mana, ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti mana kembalinya ular, ila juhri, lubang-lubangnya. Wa fi riwayatin, dalam lain riwayat, innal imana, sesungguhnya iman itu layak rizu, pasti kembali, ilal hijazi, ke tanah Hijaz, negara Hijaz atau bumi Hijaz, kama, seperti mana, ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti mana kembalinya ular kepada lubang-lubangnya. Wala ya'qilanna, dan sungguh akan berlindung apa, ad-dinu, agama ini, minal Hijaz, di Hijaz, ma'qilal arwiyati,
seperti mana kambing gunung betina. Berlindung min ra'sil jabali, berlindung di puncak gunung-gunung. Dan wa fi hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, inda Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal islama bada'a ghariban, sesungguhnya agama Islam itu bada'a bermula ghariban dalam keadaan asing, wa sayaudu dan akan kembali ghariban asing pula, kama bada'a seperti mana dia bermula. Jadi Islam ini mula dalam keadaan asing dan akan kembali nanti juga dalam keadaan asing. Wa huwa ya'rizu, dan agama Islam ini ya'rizu pasti akan kembali bainal masjidain, antara dua masjid, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, seperti mana kembalinya ular fi juhriha, di dalam lubang-lubangnya. Baik. Ni beliau mula lagi untuk beliau teruskan ucapan beliau. Jadi Buya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki teruskan ucapan beliau. Beliau memuji, yang beliau sampaikan juga nanti beliau akan sampaikan kritikan. Baik. Walaqad amila, dan telah berusaha a'immatu hadhil bilad, telah berusaha pemimpin-pemimpin negara ini, wa hukamuha, dan pemimpin-pemimpin jugalah, mundu bidayati ahdihim, mula mereka berkuasa, sejak mula mereka berkuasa, dari awal mereka berkuasa di negara ini, mereka berusaha apa? Ala tarsikhi, untuk menguatkan hadhil, nilai-nilai keislaman itu mereka cuba untuk dikuatkan di negara ini. Wa tathbiti, dan memantapkan zalika, yang demikian itu, fi qulubin nas, di dalam hati manusia. Ibtidaan, bermula, min jalalatil marhum. Kalau kitab saya ada jalalatil marhum, kalau kitab yang baru tak ada. Daripada almarhum Al-Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz, alladhi wahhada al-jazirah, alladhi yang wahada, mempersatukan oleh beliau, al-jazirata, akan jazirah ini. Wa jama'a, dan menyatukan oleh beliau, al-kalimata, akan suara, jadi mempersatukan suara. Wa azala, dan menghilangkan oleh beliau, al-fawariqa, perbezaan-perbezaan, al-asabiyata, fanatisme. Wa hadama, dan menghancurkan al-hawajiza, dinding-dinding pemisah, al-unsuriyata, yang bersifat resis. Fa'asyan nasu mutahabbina, maka hiduplah manusia mutahabbina, dalam keadaan, kalau bukan makna di Indonesia, hal, dalam keadaan mutahabbina, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Yajma'uhum, yang mana mempersatukan akan manusia tadi oleh mabda'un, ideologi wahidun, yang satu. Jadi raja inilah yang berjasa. Jadi mula daripada zaman beliau mempersatukan Jazirah Arab, mempersatukan mereka itu dengan satu suara. Kemudian mempersatukan mereka itu dengan ideologi yang satu. Watalumu, dan mempersatukan sya'sahum, akan perpecahan mereka. Jadi siapa yang mempersatukan? Mempersatukan juga oleh rayatun wahidatun, bendera yang satu. Iaitulah rayatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashu ala hadzal mabda'i. Mereka hidup dengan ideologi ini, atas ideologi ini. Wa in ikhtalafat ara'uhum, walaupun berbeza ara'uhum, pandangan mereka, au tanawwa'at, ataupun bercabang-cabang, masyaribuhum, aliran-aliran mereka, macam-macam aliran orang, fahaman-fahaman orang tu macam-macam. Fal aslu, adapun fondasi, asas itu wahidun, satu. Wal wala'u, dan pembelaan, wala' itu wahidun, satu. Wal ahdu, dan perjanjian itu sadiqun, ditepati, tulus. Wal wafa, dan menepati,
setia ataupun setialah, wafa ini setia boleh, menepati janji boleh. Itu lazimun, mesti, perkara lazim, mesti kita buat. Walakin ba'dul mutataffilin. Ni mula. Beliau memula walakin, tetapi ba'dul mutataffilin, ba'du sebahagian al-mutataffilin. Mutataffilin ini kalau bahasa kita adalah tetamu yang tidak diundang. Jadi tetamu ba'dul mutataffilin, tetapi sebahagian al-mutataffilin, tetamu yang tidak diundang, minad dukhala, daripada pendatang-pendatang, orang luar, wala umala, dan umala, al-ajanib, ejen-ejen asing. Wayalbisuna, jadi al-ajanib, asing, yuhibbuna. Jadi mutataffilin tersebut mereka menyukai, mereka ingin ayusayyidu, untuk memancing, fil ma'il akri, di dalam air yang keruh. Fayushawwihuna, kemudian mereka menjadikan as-surata, menjadikan buruk. As-surata, yakni surah di sini adalah citra Islam. Mereka menjadikan citra Islam itu terlihat buruk. Wa yushayyi'una al-fitnah, dan mereka menyebarkan fitnah. Wa yalbisuna, dan memakaikan al-bura'a atau al-bara'a, orang-orang yang baik. Alladzina la ya'rifuna, yang mana mereka tidak tahu, an-nifaqa, kemunafikan. Memakaikan apa? Thawbas su'i, pakaian yang jahat, pakaian yang jelek, pakaian yang buruk. Wa iradatas syarri, dan menginginkan kejahatan. Jadi orang-orang yang luar ini, tamu-tamu yang tak diundang ini, menginginkan kejahatan, memakaikan pakaian yang buruk pada orang lain. Wahum bihadza, dan mutataffilin bihadza, dengan cara ini, yaftahuna baban akhar, mereka cuba untuk membuka satu pintu lain, yang mana nahnu fi ghinan anhu, kita tidak perlu pun pada pintu tersebut. Wa yuwajjihunal anzar, dan mereka cuba untuk mengalihkan perhatian, ila ma hiya ghafilatun anhu, ila ma, pada perkara, hiya ghafilatun, yang tak perlu untuk diperhatikan. Jadi mereka cuba untuk mengalihkan perhatian daripada dengan membuat pintu-pintu yang mana kita tidak perlu pada perkara-perkara itu. Kemudian mereka juga mengalihkan perhatian pada perkara yang sebenarnya perkara itu tak penting pun untuk kita perhatikan. Walakin la ba'sa, tidak menjadi persoalan. Fa inna thiqata fillah, sungguhnya kepercayaan itu milik Allah. Wa husnul zanni fi hukamina, dan bersikap husnuzan, sangka baik, bersangka baik, fi hukamina, pada pemimpin-pemimpin kita. Ahlil akli, yang mempunyai fikiran, wan nazri, dan pandangan. Yab'atsut tuma'ninata, yang akan membangkitkan at-tuma'ninata, rasa tenang, fin nufus, di dalam hati. Rasa tenang macam mana? Bi alla ya'khudhu, supaya tidak mempercayai, bi aqwalil wusyati, kepada ucapan pengadu domba. Wa du'atil fitnati, dan ucapan penyebar-penyebar fitnah. Minal ladzina la hamma lahum, daripada orang la hamma lahum, yang tidak punya keinginan, illa, tidak punya keinginan apapun, illa tafriqa kalimatil muslimin, melainkan tujuan mereka itu cuma satu, iaitulah memecah belahkan persatuan umat Islam. Baik. Kita insya-Allah paling lama, kalau kitab ini insya-Allah kita akan cuba untuk paling lama kita cuba dalam 1 jam paling lama. Tapi mungkin akan 45 minit. Intinya paling lama 1 jam. Kalau malam mungkin paling lama 40 minit lah. Kita buat secara inilah, yang penting terus. Khususan wa innana, sungguhnya kita, fi dhilli hadhihi daulah, sesungguhnya kita fi hadhihi daulah, di bawah, di dalam naungan
ad-daulah kerajaan as-saniyah yang megah ini, allati yang tahmil aqidah as-sahihah, yang membela atau yang menjaga al-aqidah as-sahihah, yang membela akidah yang as-sahihah, yang benar, as-safiyah, yang jernih, wa tubadhilu juhdaha atau wa tabdhulu juhdaha, dan mencurahkan juhdaha segenap kemampuannya, linashriha, untuk menyebarkan akidah as-sahihah, wa da'wah, dan untuk berdakwah, menyerukan ilaiha, kepadanya, fi dhilli daulati tauhid, di dalam naungan negara tauhid, allati, yang mana negara tadi itu tansurul ilma, mencurahkan ilmu, tansurul ilma, minta maaf, tansuru, menolong, al-ilma, ilmu, wa hamalatahu, dan orang-orang yang membawa ilmu, wa du'ata, dan pendakwah, ilaihi, kepada ilmu, wa tashajja'a, dan memotivasi, memberikan semangat, alal bahthi, untuk kajian-kajian keilmuan, an-nazih, yang bersih atau yang suci, an-nazif, yang bersih, fi ayyi majalin, dalam bidang, kana, dalam segala bidang apapun itu, wa ala ayyi midanin, dan dalam medan apapun, wa min ayyi jihatin, dan di dalam arah apapun, bentuk apapun, wa tukarrimu, dan kerajaan ini, daulah ini, memuliakan fi sabili dzalika, untuk menyemangati mereka itu, ahlahu, memuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu, wa tuqaddimu, dan memuliakan lahum, kepada ahli ilmu tadi, al-jawaiz as-sakhiyah, penghargaan as-sakhiyah, yang agung, wal ausimatar rafi'ah, dan piagam yang luhur. Piagam ini piala lah, penghargaan ar-rafi'ah, yang luhur, yang agung. Sawa'un akanu muslimin, sama ada mereka itu muslim, au ghaira muslim, ataupun bukan orang Islam. Saudiyin, yang berbangsa Saudi, am ghaira saudiyin, ataupun yang bukan orang Saudi, orang Saudi. Ala haddin sawa'in, atas batas yang sama, fi majalid da'watil islamiyah, di dalam bidang dakwah Islamiyah, awil buhuth, ataupun kajian-kajian al-ilmiyah, kajian-kajian ilmiah, wat tatbiqiyah, dan pelaksanaannya, pelaksanaan. Jadi kajian, kemudian nak melaksanakan itu macam mana. Li'anna al-miqyas, kerana sungguhnya kiasnya, iaitu tolak ukur, huwa al-ilmu, ilmu, wal ilmu wahdahu, ilmu sendirinya, wal bahthu wahdahu, dan kajian, pembahasan itu sendirinya. Wahiyya bihadzal mauqif, daulah dengan sikap ini itu ta'malu, bersikap, ala saqlil uqul, untuk mengasah akal, wa tanwiril basair, dan mengasah mata hati, wa talaqil afkar, dan menerima al-afkar, pemikiran-pemikiran, fikiran-fikiran, al-mu'abbirah, yang menjelaskan, anil mafahim, dari berbagai-bagai fahaman, allati tujishu, yang mengalir, fi khawatiril ulama, di dalam fikiran ataupun hati para ulama. Nah, beliau dah puji dah tadi, apa tu, negara ini akan memartabatkan tauhid. Awal dari sebelumnya beliau memuji negara ini dah mempersatukan ummah. Kemudian selepas itu beliau puji nak memartabatkan tauhid, memuliakan ilmu. Kemudian beliau masuk pada pembahasan dia, yang ini menjelaskan anil mafahim, pemahaman-pemahaman. Jadi kitab ini diberi nama mafahim. Baik, jadi pemahaman itu yang mengalir, yang terdapat dalam hati para ulama, wal bahithin, dan cendekiawan, watafidu, dan memenuhi ala qulubihim, memenuhi mafahim tersebut, ala uqulihim, atas hati-hati mereka, dalam hati mereka, watatawajadu, dan bergolak, maksudnya mafahim tadi itu bergolak, jadi berkecamuk,
fi nufusihim, di dalam hati mereka. Fayajiduna sabila, kemudian mereka menjumpai as-sabila, ruang, muyassiran, untuk mengutarakan, muyassiran, ruang yang mudah, litabir, untuk mengutarakan, bil kalimah, akan pendapat. Wala syakka anna hadha aqwa sabilin, wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna hadha, cara ini, itu aqwa sabilin, jalan yang paling kuat, li izharil haqqi, untuk menampakkan kebenaran, wa itsbatihi, dan menjelaskan kebenaran. Lianna al-wuduha, kerana sesungguhnya al-wuduh, keterbukaan, wal jalaa, jalaa ni transparan, huwal asasu, adalah merupakan asas, fi bina'il mujtama', di dalam membina al-mujtama', masyarakat. Baik. Kita lihat di sini. Macam mana beliau menyebutkan bahawa sikap keterbukaan, sikap transparan, sikap terbuka, musyawarah, itu adalah merupakan satu asas di dalam membina masyarakat kita. Jadi sungguh pelik apabila kita menjumpai orang yang tidak mau bersikap terbuka. Jadi ada NGO tak mau bersikap terbuka, yang tu sungguh pelik. Jadi asas dia adalah sikap keterbukaan. Saya sebut contoh. NGO kita, iaitu Nahdlatul Ulama, bersikap terbuka dari dahulu sampai sekarang. Apa-apa yang kita berbeza pendapat, kita jumpa, kita bermusyawarah, mesyuarat, bahasul masail dan sebagainya. Jadi kita jumpa, bukan dengan sikap keterbukaan. Saya baru-baru ini, taklah baru, dalam beberapa minggu lepas, saya ada membuat kajian di Facebook ini, di page Naam, tentang takfir, budaya takfir. Budaya takfir, antara yang saya sebut adalah orang yang pertama kali, golongan yang pertama kali membuat budaya takfir itu adalah golongan Khawarij. Jadi Khawarij ini, ciri utama mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, kemudian mereka mengkafirkan, bahkan pada sampai tahap mengkafirkan orang yang berbeza pandangan dengan mereka. Dan juga orang Khawarij ini, mereka tidak mau berdebat, diajak bermusyawarah, berdialog, tak mau. Dalil dia mana? Minta dalil, kita bagi dalil. Pada saat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma datang minta izin pada Sayyidina Ali apa semua, Sayyidina Ali kemudian bagi izin. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang menjumpai golongan Khawarij, bagi salam, kemudian mereka jawab salam, kemudian mereka bertanya, wahai Ibnu Abbas, fama hadhil hullah, pakaian apa yang kau pakai semacam ini? Tengok, Sayyidina Abdullah bin Abbas pakai baju yang segak, yang comel, yang cantik, yang lawa. Cantik lagi. Teman-teman daripada Indonesia pelik pula. Maksudnya cantik itu segak, molek, lawa lah. Pakaian dia itu lawa. Jadi orang-orang Khawarij ini bertanya, fama hadhil hullah, pakaian apakah yang semacam ini ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas? Sayyidina Abdullah bin Abbas pun menjawab, wa ma tunkiruna alayya, apa yang membuat kalian ingkar terhadap pakaianku ini? Sungguhnya aku pernah melihat Nabi SAW memakai pakaian yang cantik, yang segak, yang terbaik yang baginda punya. Aku pernah tengok pakaian yang begitu cantik, yang begitu indah di atas badan Nabi SAW. Ini baginda Nabi memakai pakaian yang bagus, yang terbaik. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Itu dalil dia. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas bertanya, apa alasan kalian membenci Sayyidina Ali? Apa alasan kalian tidak suka kepada Sayyidina Ali? Bawa mari alasan tu. Bawa mari hujah tu. Dalil dia apa, bawa mari. Ada sebahagian golongan Khawarij cakap dekat kawan dia, la tukhasimu Quraisyan, jangan berdebat dengan orang Quraisy. Maksud di sini,
Sayyidina Abdullah bin Abbas lah, sepupu Nabi. La tukhasimu Quraisyan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, balhum qaumun khasimun, sesungguhnya orang-orang Quraisy itu adalah kaum yang suka berdebat. Di sini mereka tak berani berdebat. Jadi ciri orang Khawarij itu tak mau berdialog. Itu antara ciri orang-orang Khawarij. Kemudian juga tidak mau menerima kebenaran. Selepas Ibnu Abbas, jadi mereka menyampaikan 3 alasan sebab apa mereka keluar daripada Sayyidina Ali, tak mau keluar daripada kelompok Sayyidina Ali, bahkan sampai pada tahap mengkafirkan. 3 masalah. Yang pertama, sebab Sayyidina Ali menerima tahkim daripada manusia. Maksudnya proses tahkim itu melalui manusia, bukan menurut mereka al-hukum inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah sahaja. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali berperang tetapi dia tidak mengambil harta rampasan dan tidak menawan tawanan. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali menghapus gelar tulisan Amirul Mukminin daripada kertas perjanjian. Menurut mereka, kalau bukan Amirul Mukminin, maka Sayyidina Ali adalah Amirul Kafirin, Amirul Musyrikin. Kita lihat bagaimana 3 perkara ini sudah dipatahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi orang-orang Khawarij pada saat itu berkumpul lebih kurang 6,000 orang. Lepas berdialog dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka tak mampu menjawab. Mereka, mudah cerita, mereka tu kalah lah. Jadi 3-0 kalah 3-0. Tak boleh nak jawab apa dah. Bertaubat 2,000 orang, masih berbaki 4,000 orang di dalam kesesatan mereka. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahawa orang-orang Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali bukan disebabkan 3 perkara tu sangat pun, tetapi disebabkan unsur politik sahaja. Saya ulang lagi, unsur politik menyebabkan orang-orang Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, bahkan sampai membunuh Sayyidina Ali pada 17 Ramadan. Ada pendapat yang sebut 19 Ramadan. Jadi menikam Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Ali yang merupakan seorang menantu Nabi SAW, yang merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, yang merupakan Khulafa Ar-Rashidin, yang merupakan salah seorang di antara orang yang memeluk agama Islam, yang merupakan orang yang dipercayai oleh baginda Nabi SAW untuk tidur di atas katil baginda Nabi pada saat baginda Nabi berhijrah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali yang Rasulullah bagi kepercayaan itu. Mereka kafirkan, orang-orang Khawarij kafirkan disebabkan perbezaan politik sahaja. Tahu-tahu ada sebahagian lah, saya pun tak tahu nak kata sebahagian. Entah dia ini mewakili kelompok atau sebahagian orang menulis, tidak apa-apa kami digelar dengan golongan Khawarij. Untuk apa kamu belajar tentang Khawarij? Untuk apa anda belajar tentang Khawarij kalau anda tidak mau menghindari sifat Khawarij tersebut? Orang Khawarij bukan orang yang malas beribadah, bukan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa ataitu qauman qattu ma ra'aitu qauman qattu ashadda ijtihadan minhum. Wa ataitu qauman ma ra'aitu qauman qattu ashadda ijtihadan minhum. Aku datang kepada satu kaum, aku tidak pernah melihat kaum yang lebih rajin, yang lebih semangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah dibandingkan mereka. Mushimatun wujuhuhum min atharis sujud. Mushimatun wujuhuhum minas sahar. Wajah mereka, muka mereka itu pucat, cengkung disebabkan kurang tidur. Pada waktu malam mereka beribadah, bangun malam. Kemudian mu'allamatun wujuhuhum min atharis sujud. Wajah mereka itu ada tanda-tanda bekas sujud. Maksudnya jidat hitam. Jidat hitam. Tak apa, tak faham jidat, boleh Google. Baik. Ka'anna aydiyahum wa rukabahum safinul ba'ir. Seakan-akan tangan dan kaki mereka, lutut mereka ni tebal seakan-akan lutut dan kaki unta. Lutut dan tangan unta, lutut dan kaki unta lah.
tebal macam tu. Sebab apa? Mereka ini banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malas ibadah. Orang-orang Khawarij ini bukan malas beribadah. Tapi apa? Mereka adalah golongan yang berani mengkritik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan yang berani mengkafirkan orang lain. Mereka adalah golongan yang pertama kali melakukan jenayah takfir, melakukan dosa takfir, mengkafirkan orang lain. Nanti kita akan masuk pada at-tahdhir minal mujazafah fit takfir. Kita akan masuk pada bab itu. Dan dulu saya dalam siri takfir saya ada membahas ini. Kalau untuk dialog Sayyidina Abdullah bin Abbas, boleh scroll tengok di bawah apa itu page Nahdlatul Ulama Malaysia. Nahdlatul Ulama Malaysia ini insya-Allah ada di itu, masih ada video, itu masih ada, boleh tengok. Dan saya juga terbuka untuk sebahagian kritik, sebahagian komen, pertanyaan atau apa daripada kawan-kawan. Boleh komen di bawah, boleh komen, boleh inbox. Kalau malu boleh buat apa tu Facebook fake. Kalau malu nak tunjuk muka, malu nak tanya, buatlah Facebook fake, tanya elok-elok. Kalau maki, kami blok. Baik. Jadi kita ini salah satu antara cara yang paling kuat untuk menampakkan kebenaran dan memantapkan kebenaran adalah sikap keterbukaan dan sikap transparan. Bukan dengan cara buat status di Facebook, tak tahu mana satu lawakan, mana satu yang serius, yang lawak dianggap serius, yang serius dianggap sebagai lawak. Biarlah nak khawarij pun ingat, ini bulan yang mulia. Kalau kena pada saat dikabulkannya doa ini, macam mana? Dikabulkannya kata-kata juga boleh menjadi satu doa. Baik. Jadi hati-hati. Kita belajar, kita tahu apa itu golongan khawarij. Bukan sebab apa? Sebab kita nak menghindari fahaman-fahaman mereka. Kita nak Allah jauhkan kita dari bahaya pemikiran mereka. Jadi ada satu orang, kalau tak silap saya, Imran bin Qahtan, kalau tak silap saya. Jadi dia itu menikah. Dia ini awal, inilah. Kalau tak silap, dia termasuk dalam golongan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi dia ini awal mengikut manhaj sahabat, manhaj nabawi yang betul lah. Dia berusaha. Dia menikah dengan seorang perempuan daripada golongan khawarij dengan apa itu, semangat. Alasan dia, aku nak ubah dia. Aku nak ubah dia kembali kepada akidah yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mampu. Bahkan dia pula yang terpengaruh dengan fahaman-fahaman khawarij tersebut. Jadi saya yakin, dan sekadar sekarang ini keyakinan saya percaya bahawa golongan khawarij itu bukan cuma golongan yang membid'ahkan, yang mensyirikkan amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdiyah. Bukan yang itu saja, bukan mereka saja. Bukan golongan-golongan yang membid'ahkan itu saja. Golongan-golongan yang lain pun ada. Meskipun tak banyak, tapi ada. Baik. Cukuplah. Kita sambung lagi. Wa talahumi abnaihi, dan bersatunya anak-anak masyarakat, orang masyarakat. Wala yatimmu hadza, dan tidak sempurna bina'ul mujtama' illa bitta'bir, kecuali mengungkapkan, menjelaskan anil mafahim, tentang fahaman-fahaman allati yahussu bihal insan, yang merasakan biha dengannya oleh al-insanu, orang ramai, wa yaraha, dan melihat akan mafahim tersebut bin nisbah, sesuai li ayyi qadiyatin, untuk masalah apapun, islamiyatin, baik itu masalah keislaman, wajtimaiyatin, ataupun masalah sosial. Baik. Minit berapa dah? Kita 4 minit lagi, kita akan berhenti insya-Allah. Kita sambung sikit lagi. Wa hadhihi al-qa'idah, adapun kaedah ini, hiya min ajallil usul, daripada asas yang paling utama, allati yang bagi, yang patut, an tutba'a, untuk diikuti, fid da'wati, di dalam seruan ilal Islam, kepada Islam, wal
Laqad a'ta al-Islamu, telah memberikan al-Islam oleh agama Islam al-fursata, akan peluang, li'a'daihi, kepada musuh-musuhnya, linnadhri, untuk berfikir, wattabassur, ada yang membaca wattabsir, tabassur, merenung. Jadi agama Islam ini memberikan peluang kepada musuh-musuhnya untuk berfikir dan merenung. Fikir, merenung, semuanya. Dalil dia, faqala, bersabda, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, dan jika ada salah satu daripada orang musyrikin itu istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia, hatta, sehingga yasma'a, dia mendengar kalam Allah, dengar akan firman Allah. Dia dengar kalam Allah, nanti dia akan berfikir, dia akan merenung. Baik. Jadi, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya kira cukup sampai di sini dulu kot. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada esok hari. Jadi itulah, saya tekankan lagi, poin pembahasan ini adalah untuk menjelaskan fahaman-fahaman. Nanti beliau akan lebih menjelaskan lagi fahaman-fahaman yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Beliau akan menjelaskan, beliau akan membawakan dalil. Jadi macam yang saya sebut tadi, bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, wakana, jadi menurut Sayyidina Abdullah bin Umar, wakana yarahum syirara khalqillah. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat bahawa golongan Khawarij itu adalah makhluk Allah yang paling buruk, yang paling jahat. Mereka melihat berpandangan bahawa orang-orang Khawarij ini adalah makhluk Allah yang paling buruk. Mereka menggunakan ayat yang turun untuk khusus untuk orang kafir. Mereka gunakan ayat tersebut untuk orang-orang yang beriman, yang berbeza pandangan dengan mereka. Sampai pada tahap mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Sayyidina Muawiyah, mengkafirkan Sayyidina Amr bin Al-As, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Hanya disebabkan berselisih pandangan dalam hal-hal yang sudah dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mereka tetap tak peduli, mereka tetap dengan pandangan mereka itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya terbuka dengan segala komen, segala pertanyaan. Boleh tanya, boleh komen di sini, ataupun boleh inbox saya, boleh tanya dan sebagainya. WhatsApp saya pun saya yakin orang tersebut punya, boleh tanya. Boleh WhatsApp saya, nombor saya tak berubah. Jadi boleh WhatsApp saya, tanya penjelasan itu. Dan kalau tidak bersetuju, tidak masalah. Kemukakan dalil anda. Saya dah bawa dalil, bawa rujukan saya daripada kitab. Apa saya dah jelaskan. Jadi boleh tengok tentang dialog, tentang takfir, ada 3 siri. Sebelum itu juga ada review kitab Al-Haqqul Mubin fi Rad ala man tala'aba bid-din. Saya dah review kitab itu, membahaskan juga tentang nasionalisme. Boleh tengok, boleh rujuk. Kalau nak tahu juga, boleh tengok dalam YouTube Naam Empire. Boleh tengok di situ, ada dah diupload oleh Timbalan Setiausaha Umum Naam. Ustaz Din dah upload dah di situ semua. Jadi boleh tengok sesuai urutan, tengok rujukan tu betulkah saya ni. Kalau tidak bersetuju, silakan bawa dalil anda. Jangan cuma bercakap kosong. Itu membuktikan bahawa orang tersebut tidak ada ilmu, dia jahil, dia tak mampu nak jawab. Akhirnya dia guna dengan kata-kata kosong, perli, memerli, macam-macam. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, pesan saya, kita sama-sama belajar ini bukan untuk menang, tapi untuk mencari kebenaran. Kalau untuk menang, buat apa kita letih-letih baca? Toh kita juga mau cari kemenangan. Buat apa kita letih-letih mengkaji, letih-letih buka kitab, habis waktu untuk belajar, kalau cuma untuk mencari kemenangan? Buat apa? Kita belajar ini tidak lain semata-mata untuk mencari kebenaran, dan kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, boleh komen dan sebagainya. Insya-Allah esok kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang kedua, kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, fahaman-fahaman yang wajib untuk diluruskan.
untuk diperbetulkan. InsyaAllah pada malam ini pada jam 10.30 atau 10.40 lah paling lambat, kita akan baca kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pembahasan dalam bab kata aluan daripada musannif kitab ini. Kemudian kita tak baca kata sambutan daripada orang-orang, daripada tuk-tuk guru yang lain, kita tak baca. Sebab apa? Untuk apa? Menjimat waktu, sebab kata-kata sambutan daripada mufti-mufti Mesir, mufti-mufti yang lain itu terlalu banyak. Jadi banyak sangat, jadi kita baca ucapan sambutan daripada beliau, kemudian kita terus masuk pembahasan kitab. Baik, saya mohon maaf kalau ada salah silap, yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada kesalahan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.